bagaimanakah cara untuk solat di bawah runtuhan bangunan? Macam mana cara nak solat di bawah runtuhan bangunan? Siapa yang hantar ni? Saudara di Palestin. Sebab mereka duduk di bawah timbunan bangunan yang runtuh. Dan mereka nak tanya macam mana badan mereka duduk dalam keadaan tidak mengetahui mana arah kiblat dan sebagainya. Duduk minta tolong tapi tak ada siapa boleh tolong dengan keadaan segera. Sebab lack of teknologi, kurangnya teknologi bantuan tu. Alat-alatan untuk tolong mereka buka konkrit yang menimpa susah. Takat kemarin dulu kita tengok senarai 97 orang dibiarkan syahid di bawah timbunan runtuhan. Kerana apa? Kerana tak ada bahan, tak ada alat untuk buka konkrit yang menimpa tingkat atas tu. Tak boleh nak buat apa. Ledakan kali ni bukan ledakan biasa-biasa. Kapasiti letupan cengahnya sehingga 2,000 kilo satu letupan yang dilepaskan. Sehingga kan bayi, bukan bayi, kanak-kanak usia 5 tahun, vaporize. Dia jadi teruap lagu tu je, hancur. Mak bapak dia tinggal cebisan daging yang terbakar, dia ni hancur, lumat. Ketika orang masuk penyelamat, tengah duduk berasap lagu tu ya, vaporize. Dia jadi duduk dalam keadaan teruap. Dan bila mana tengok pada soalan kawan ni, maka Syekh yang duk jawab soalan tu, dia kata sesungguhnya kamu adalah orang yang lebih mulia daripada kami. Kenapa? Sebab mereka solat di bawah bangunan yang runtuh dengan iman yang kukuh. Tetapi kita solat di dalam bangunan yang kukuh tetapi dengan iman yang runtuh. Sebab itu sementara diberikan kesempatan untuk kita boleh datang hadir ke rumah Allah, masjid maupun surau, rebutlah tuan-tuan. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نويت التعلم بالتعليم والتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في رفاه وفي الغزة وفي الدفاع وفي الفلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل زمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أما بعد. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dipunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian.
Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Syah selaku pengurusi surau Raudah, Ar-Raudah ke Raudatul Jannah. Raudah surau taman betul ya ni. Surau Raudah, barisan jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa, pimpinan tertinggi dan seterusnya, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf jika tidak disebut nama kesemuanya, yang besar tidak dimau gelar, yang kecil tidak dipanggil nama. Yang datuk dengan tuahnya, yang penghulu dengan hulunya, yang muda dengan membawa amanah, yang cerdik penyambung lidah, yang berani melapis dada. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini mengundang barakah dan perpisahan kita kelak akan menjemput rahmah di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Malam ni tajuk yang ditanggungjawabkan kepada saya sebab dia tanya minta untuk bubuh tajuk. So saya pun tajuk saya malam ni mengumpul mahar Raudatul Jannah. Antara kelebihan untuk kita sebagai satu orang Islam adalah memiliki nikmat yang terbesar dan tertinggi, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tak ada nikmat yang lebih utama dan lebih besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan nikmat iman dan juga Islam. Sebab tu seawal-awal permulaan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita ungkapkan kalimah nafi dan isbat supaya kita meletakkan betapa hanya sanya Allah jualah yang menjadi Tuhan kepada kita. Allah yang layak disembah, Allah yang diberikan segala bentuk pergantungan, Allah yang diberikan sandaran harapan, Allah jualah memiliki segala-galanya dan dirangkumkan kesemuanya pada kalimah syahadah yang kita ucapkan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah bukan sekadar tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tetapi juga bermaksud kata ulama tidak ada yang menyembuh melainkan Allah, tidak ada yang mengkayakan melainkan Allah, tidak ada yang mengeluarkan kita daripada kegelisahan melainkan Allah, tidak memberikan kemenangan melainkan Allah, tidak memberikan setiap daripada kelapangan luar daripada kesibukan melainkan Allah. Jadi kedudukan kita untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah perlu untuk diperbaharui. Sebab tu kata ulama disebutkan dengan kalimah jaddidu imanukum bila ilaha illallah, iaitu perbaharuilah iman kamu dengan memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Waktu saya di Pulau Pinang ni, saya terlibat secara dekat dengan orang yang baru masuk Islam. Orang masuk Islam dengan kita, lepas mereka dah bersetuju tanpa ada paksaan. Dia ada, bila satu orang masuk Islam tu dia kena isi borang. Borang tu nama dia borang permohonan pendaftaran masuk Islam. Bila diisi borang tu pun nanti kita akan assist dia untuk dia isi borang, letak nama dan sebagainya. Dan di hujung tu dia akan ada satu perakuan, declaration. Kalau kata dia tulis kat situ, satu dia tulis kalimah dalam bahasa Arab, kemudian dia akan tulis transliterasi ataupun ucapan bahasa Arab tu yang dirumikan. Dia akan baca lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bersama dengan maksud, aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Yang kerti bahasa Inggeris dia ada pula dekat situ bahasa Inggeris. I bear witness there is no God to worship for except Allah, and I bear witness that Muhammad is the prophet and messenger of Allah. Kalau kata yang Tamil, wana ketu kuriyawan Allah bin tabiri viri yarumilai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin viru tutirver. Faham? Nasi kanak tiba apa tu tak? Mengucap la ilaha illallah tak arti, tak pernah jumpa dah tak? Dulu duk ingat warna ketu, warna ketin, samsu, samsin, jusuh, jusin, aripin, bunyi sepin. Itu Lepas tu boleh lari, main ciligan. Rupanya warna ketu Korea bin Allah bin tabiri viri yarumilai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin viru tutirver adalah bermaksud sama yang macam mana kita ucapkan. Tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Sebab tu bila satu orang masuk Islam, antara perkara yang perlu kita utamakan adalah kata Nabi SAW, ajarkan orang yang baru masuk Islam ni dua benda. Yang pertama, ajak dia untuk solat. Maka kita akan bantu dia untuk dia boleh solat dengan sendiri dia. Sebab orang masuk Islam, tuan-tuan, mereka duduk dalam keadaan yang terikat dengan banyak benda, dengan keluarga, dengan kerja, dengan kawan-kawan. Ada yang sudah bersedia untuk maklumkan kepada pihak yang terdekat dengan dia kata dia Islam. Ada yang ambil masa.
ada yang terpaksa untuk sembunyikan, ada yang duduk dalam keadaan melarikan diri terus sebab ada wujud ancaman dan sebagainya. Sebab tu ketika mana satu orang masuk Islam, kita akan tanya dengan sebetul-betul tanya, ada tak paksaan, ada tak harassment, ada tak persuasion, ada tak pujukan rayuan melampau. Sebab paksa ni dia boleh main dalam dua kedudukan. Satu, dia paksa dalam keadaan yang kita tahu secara verbal ataupun fizikal, dia maki, dia marah dan sebagainya, ataupun dia ugut. Ada juga paksaan yang jenis main dalam bentuk yang halus. Kan? Dia kata, nanti kalau masuk Islam hang jadi aku punya pono, kan? Lepas masuk Islam hang jadi aku punya maple. Masuk Islam nanti kita kahwin. Masuk Islam nanti aku akan pastikan engkau akan hidup bersama dengan aku. Macam-macam lah. Tapi kalau isu tu tak ada siapa yang ganggu, tak ada siapa yang petikai, maka perislaman perlu dan boleh dilakukan dengan kadar segera. Cuma bagaimana pula dengan kita yang dah Islam? Rupanya orang yang dah Islam ni pun perlu juga untuk memperbaharui keislaman dia setiap daripada perjalanan ibadat dia seharian. Satu orang yang Islam ketika mana dia salat, dia akan mengucap kalimah syahadah dia tu satu hari paling kurang berapa kali? Agak-agak berapa kali kita mengucap sehari yang wajib? Sehari kita akan mengucap sebanyak 9 kali. Subuh kita mengucap sekali, betul? Zuhur kita mengucap 2 kali. Begitu juga dengan asar, begitu juga dengan maghrib, dan last kali isyak 2 kali. Dan bila sebut kata 9 kali sehari, itu adalah satu proses untuk kita mengekalkan dan memperkasakan iman. Dan bila sebut berkenaan salat, kalau kita buka dalam Al-Quran, salat ini ditampilkan dalam Al-Quran dengan 3 kedudukan melalui kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya adalah as-salah. Alif lam sad lam alif ta marbutah. Kalau sebut kata alif lam sad lam alif ta marbutah, itu maksudnya solat yang satu tu. Solat yang satu tu. Satu je solat dah. Yang kedua, dia akan main dalam bentuk alif lam sad lam waw alif ta maftuhah. As-salawat. As-salawat ini bermaksud solat yang banyak tetapi dia terhad bilangan dia. Apa solat yang banyak tetapi terhad? Jamak mahdud ini bermaksud solat wajib yang kita buat. Subuh 2 rakaat, maghrib 3, isyak 4. Dan bila sebut kata tetap dan terhad, dia adalah solat yang perlu dibuat dalam jangkaan rangka jumlah rukun solat rakaat dia banyak tu. Tak boleh kita mengaku kata kita terlalu soleh, sagi isyak 4 rakaat kita pergi rembah sampai 16. Pasal kita rasa macam kita ni malam ni macam sempoi sikit. Kan? Lepas ada panggil, ada kuliah awal, dia kata malam ni kita buat isyak 16 rakaat. Tak boleh. Tak dikira kamu terlalu soleh untuk kamu buat lebih daripada 4 rakaat. Sebab kedudukannya as-salawat. Dia adalah jamak mahdud. Dan tak boleh juga kita pi buat pi minta korang. Isyak 4 rakaat, kita kata malam ni kita buat 2 dululah. Malam esok kita buat bagi jadi 6. Cover hak malam ni. Tak boleh. Dia tetap sebab salawat yang disebutkan pada kalimah hafizun perlu dijaga dengan tetap dan juga tepat. Yang ketiga, kita akan jumpa dalam Al-Quran Allah Ta'ala gunakan kalimah as-salah juga. Tetapi salat itu ditulis dengan bukan alif lam sad lam alif ta marbutah, tetapi alif lam sad lam waw alif kecil kemudian ta marbutah. Boleh dibaca dengan kalimah as-salah ataupun sebagian qiraat dia akan membacakan dengan kalimah as-salah. Yang ni yang kita akan jumpa dalam setidaknya pada ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Salah dekat situ, kalau tuan-tuan buka hari ni, tuan-tuan akan jumpa tulisannya adalah alif lam sad lam waw alif kecil ta marbutah. Yang nak memberikan maksud, membawakan faham, membawakan hadam. Betapa solat yang disebutkan itu bermaksud solat jamak ghairil mahdud. Jamak maksudnya solat tu banyak. Ghairil mahdud tak terikat dengan jumlah bilangan. Sebagai contoh, solat tahajud nak buat banyak mana dipersilakan. Witir nak buat banyak mana dipersilakan. Solat tarawih buat banyak mana dipersilakan. Dan itu termasuk dan terangkum pada pembinaan watak solat nafilah. Kerana itu, untuk satu orang menjaga iman yang akhirnya akan menjadi mahar utama yang akan diselongkar-bongkar oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala di akhirat kelak, memberikan kedudukan kepada kita, betapa solat itu selain daripada menjaga dan juga memperkasakan iman,
dia juga bertujuan untuk memudahkan kita mendapat payungan rahmat Allah Azza wa Jalla wa Ala di akhirat. Sebab tu solat kena belajar. Solat ni bagi kita orang lelaki ni kena belajar. Macam mana pun. Tak boleh tak belajar. Baik hook atau baik crook, kita kena usaha untuk belajar jadi imam. Kalau tak boleh imam pun, kena tahu juga kaedah untuk jadi makmum. Jangan kita pi solat, tapi kita tak tahu hukum kaedah makmum dan juga imam. Rugi Dan bila sebut kata solat, setiap daripada usaha masjid surau kadang-kadang, mereka buat majlis ilmu, cerita berkenaan dengan fiqh, cerita berkenaan dengan bab solat. Ini adalah satu benda yang perlu untuk kita revise selalu. Dia adalah benda yang ulang kaji. Jangan kita duk ulang, tapi kita duk keji. Ustaz ni tak ada benda lain, duk cerita bab sembahyang. Hak tu ulang keji bang. Hak ni kita abang kata ulang kaji. Supaya kita jadi orang yang duduk dalam keadaan mengetahui betapa solat itu, seadil-adil perbuatan solat akan membina satu prospek diri kita yang terkeluar daripada penyakit yang disebutkan fahsyak wal munkar. Apa itu fahsyak? Fahsyak ini, kata ulama, benda yang disukai oleh nafsu syahwat. Dia dekat dengan syahwat. Fahsyak. Cakapnya double meaning. Perbuatan yang melakukan benda-benda yang kelucahan melampau. Jadi kalau solat dia benar, benda ni tak ada dalam diri dia. Baik laki dan juga perempuan. Kalau solat satu orang tu betul, maka dia akan jaga ikhtilat. Kalau solat satu orang tu betul, maka dia akan jaga aurat. Solat satu orang tu betul, maka dia akan jaga kedudukan dia sebagai satu orang lelaki ataupun perempuan. Mana-mana status, baik suami ataupun isteri orang. Yang kedua berkenaan mungkar, kata ulama, mungkar ni benda yang otak suka dan perut suka. Benda-benda mungkar. Apa maksud mungkar dekat sini? Mungkar ini memberi maksud segala benda yang membuaskan nafsu selain daripada syahwat. Nafsu makan dia, nafsu cita-cita berkenaan dengan kehidupan dia, nafsu pekerjaan dia, nafsu career dia, nafsu hobi dia. Maka kalau orang tu benar solat, dia takkan ada dua isu ini. Kerana itu Allah Ta'ala nyatakan betapa solat ni, dia adalah satu benda yang berat, melainkan kepada orang yang khusyuk. Dan apakah itu khusyuk? Khusyuk ini dibahagikan kepada dua. Ada dua rukun di dekat situ. Rukun khusyuk adalah al-hudu' wa tawadhu'. Apa itu al-hudu'? Al-hudu' merasa hina diri. Tawadhu' rendah hati. Yang tu beza dia. Apa maksud hina diri? Bila kita salat, kita jadi orang yang merasakan kita membawa sebeban dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mula solat, duduk dalam keadaan merasa kita banyak dosa, maka bacaan kita, rukun solat kita dia berbeza bang. Dengan orang yang mai dalam keadaan melakukan ibadat solat semata-mata untuk mencukupkan waktu semata-mata. Dan ini antara intipati utama. Yang keduanya adalah tawadhu'. Tawadhu' ni rendah hati. Rendah hati apa dia? Rendah hati merasakan orang lain lebih mulia daripada dia. Kalaulah dia duduk dalam kedudukan yang demikian, nescaya orang yang seperti ini, maka dia akan dapat ketinggian kebaikan salat, iaitulah yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, alladzina yadhunnu mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia tahu kata salat ni adalah salat terakhir, dan lepas salat ni dia akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu salat ni satu benda yang memainkan peranan penting. Cuma pada mekanisme masyarakat kita pada hari ini, kadang-kadang hanya dengan berdalilkan satu sallu kama ra'aitumuni salli, maka mereka mengatakan ada salat yang tidak selari dengan Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan kaedah salat yang kita diikut selama ni dalam mazhab Syafi'i sebagai contoh adalah salat yang tidak praktikal sama macam mana salat Nabi SAW. Sebab itu perlu untuk kita telusuri dan kita dasarkan dalam pemahaman kita. Solat ini kita kena ikut mazhab. Apa maksud mazhab? Mazhab bermaksud kata ulama ma zahaba ilaih. Apa yang kamu ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, bila kita mula solat, kita angkat takbir. Takbiratul ihram ketika mana kita angkat, sama ada dekat telinga ataupun dekat bersamaan dengan bahu. Dia dua. Mazhab yang Nabi tunjuk dekat kita ada dua. Satu sama dengan telinga, satu sama dengan bahu. Takbiratul ihram. Jadi, kalau satu orang tu dia ambil yang sama dengan bahu dia, ataupun sama dengan telinga dia, dua-dua betul.
Dua-dua betul. Yang tak tepatnya bila mana dia pulun buat dua-dua. Pernah buat? Kan sini memang buat begitu. Allahu Akbar, dia buat lagu tu. Kan? Seorang macam Pakistan tak habis ya. Macam kencing tak orang nak habis ya. Kan? Dia jadi terkejut lagu tu. Ataupun dia buat inovasi, dia angkat takbir lagu tu. Satu sama dengan telinga, satu sama dengan bau. Dia kata, aku ni jenis orang yang paling hadis. Aku orang yang paling sunnah, maka aku buat dua-dua. Dah, pilih salah satu. Yang tu yang maksud ma dhahaba ilaih, apa yang kamu ambil pada Nabi SAW. Kemudian nak letakkan tangan ketika mana qiyam. Hadis ini adalah hadis yang terpakai untuk semua. Yang tidak tertolak cuma satu. Yumna alal yusra. Masa nak qiyam tangan tu, tangan kanan atas tangan kiri. Yang ni mesti kena buat. Sebab tak ada khilaf. Semua mazhab setuju. Memang Nabi ketika salat, tangan kanan Nabi atas tangan kiri. Yumna alal yusra. Jadi tak boleh kita duk fikir, tangan kiri ni nak lekat dekat badan, dia pun bukannya buat kerja hak apa nak cantik sangat. So kita pun nak buat pusing-pusing lu baru nak letak tak. Dia kena letak tangan kanan atas tangan kiri. Bila dah letak tangan kanan atas tangan kiri, nak letak di mana? Mazhab Nabi ada 7. Nak letak dekat tubuh kita ni masa kita qiyam tangan tu, nak letak tu ada 7. Yang pertama di kawasan dada. Yang kedua di bawah daripada dada, antara dada dan juga perut. Yang ketiga di atas perut. Yang keempat di atas pusat. Yang kelima di bawah pusat. Yang keenam di jantung. Yang ketujuh di sisi. Ada yang kat takbir Allahu Akbar dia lepas tangan kat tepi. Siapa yang biasa pergi umrah dia akan biasa jumpa kelompok-kelompok daripada negara lain daripada kita. Dia boleh angkat takbir kemudian dia letak tangan kat tepi. Ada yang kita jumpa kena solat dia letak di jantung. Ada yang kita jumpa dia letak di dada. Ada letak di atas pusat. Ada letak di bawah perut. Nak menandakan kepada kita, semua tu adalah benda yang ditunjukkan dan disantunkan daripada Nabi SAW. Kenapa? Sebab kita dah beritahu dah tadi. Nak solat kena ikut Nabi. Siapa lebih kenal Nabi? Sahabat. Siapa lebih kenal sahabat? Tabi'in. Siapa lebih kenal tabi'in? Tabi'in. Siapa yang lebih kenal tabi'in? Ulama' di zaman salafus salih. Siapa ulama' di zaman salafus salih? Imam Syafi'i. Siapa lagi? Imam Ahmad ibn Hanbal. Siapa lagi? Imam Maliki. Siapa lagi? Imam Abu Hanifah. Mereka hidup pada zaman 300 kurun yang pertama yang Nabi tandakan dengan seawal-awal kedudukan orang yang terbaik. Dan daripada situ berlakulah development, pembangunan dalam sektor ataupun sekolah mazhab Imam Syafi'i sebagai contoh. Contoh, bila sebut berkenaan dengan solat tadi, bila kita baca, solat kita bismillahnya jahar. Ada mazhab yang baca bismillahnya tak dijaharkan, tapi baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Alhamdulillah. Ada juga yang tak baca tu bismillah, terus dengan Alhamdulillah. Tetapi di hujung nanti dia akan kerat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Nak cukupkan 7 matan sab'ah. Nak cukupkan Fatihah tu ada 7. Cuma bezanya kita bila dah duduk di tanah ni. Kita duduk di Pulau Pinang. Tuan-tuan duduk ni taman apa? Sepadu Jaya. Saya cukup risau, takut silap sebut. Teringat Sepana Jaya. Kan? Tengok muka macam mekanik, tak mekanik, engineer, tak engineer. Kata ni Sepana Jaya ke Sepadu Jaya? Sepadu Jaya. Dulu sini, antara tempat yang paling, bukanlah horror. Tempat ni, saya kampung saya belah sini ya. Jalan depan ni, jalan besar ni, belakang Saintek tu kampung saya. Belah mana? Saintek? Sini Lupa dah. Masuk sini saya pergi ni. Sepana Jaya betul. Belah ni Jalan besar sini. Okey, belakang tu, kampung saya. Saya dulu belah kambing di kampung. Belah lembu. Tempat yang paling black area sini Sini. Kereta api tahu nak kereta api? Belah ni. Okey. Kereta api tu, kami kalau lembu kami lepas, dia nanti lalu kok. Sini semua kelapa sawit tuan. Kelapa sawit. Bila dia lalu, dia lintas jalan besar ni, kami memang kena cepat-cepat main ambil. Sebab kalau tidak, nanti jadi Pak Mat Western habis. Sebab dulu kan ada pagak. Dulu dia jenis lintas kereta api lagu tu Boleh faham? Dulu lah tak ada. Sebab tu duduk di Sek Lugok ni, welcome to Sek Lugok Kami tak panggil Tasik Lugok, kami panggil Sek Gok. Kan? Sek huruf. Mereka pun tulis panjang-panjang saya bawa tu. Tulislah Sek Gok tu senang. Sini dulu,
kalau belah dekat dengan kampung saya tu, belakang daripada kampung saya tu kami panggil Lahak Miang. Atas pada Lahak Miang ada Lahak Tembun. Lahak Kurui. Lahak Tembun belah sana, belah Pekan Syed Lugok. Lepas tu dia akan nipi belah sana Lahak Kepak, Lahak Indin, Lahak Ikan Mati. Banyak tempat lah. Cuma bila sebut berkenaan dengan kita duduk di sini ni, mazhab kita adalah mazhab fiqh kita Imam Syafi'i. Maka kita kena ikut lah. Walaupun kita duduk tengok dalam kitab Imam Syafi'i, tak sama. Sebab apa? Berlakunya pembangunan dalam karakter mazhab. Sebagai contoh, Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi letakkan pelepah kurma, pernah dengar? Atas kuburan. Nabi lalu dekat satu tempat, satu kuburan, kemudian Nabi ambil pelepah kurma yang masih lagi masih lagi berada pada tandan dia, dan Nabi SAW ambil, Nabi letak atas kubur tersebut. Bila Nabi letak atas kubur tersebut, maka Nabi sebut selama mana pelepah itu duduk dalam keadaan basah, maka selama itulah pelepah itu akan bertasbih kepada orang, tasbih kepada Allah, dan kebaikan tasbih itu akan pergi kepada si mati. Bila mai kepada anak murid Imam Syafi'i, dia mai dalam bila mai dekat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan kalaulah pelepah kurma boleh, maka bunga pun boleh. Sebab dia ambil pada karakter benda yang dicabut dari pokok. Mana kata pokok bunga tu, maka ditabak. Tu yang mai dekat kita, ada duk tabak bunga nak kat kubur? Ada tak? Pernah tak tabak bunga kat kubur? Tapi ingat, tak semua bunga boleh tabak. Bunga api tak payah. Bunga tayar, tahulah anak tukir tayar pun, tapi jangan duk pergi tabak bunga tayar pula. Bunga kan, kelopak bunga tu kan kita tabak. Mai kepada satu lagi imam yang besar dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar, dia menyatakan apa? Kalaulah pelepah kurma boleh, kelopak bunga pun boleh, why not kita tanam pokok tu Lah ada orang tanam pokok. Ada kan dia kepak pokok, kemboja ke apa kan, dia pacak, pokok tu hidup. Ada masalah? Tak ada. Tapi tengok pokok jugalah. Ni pergi balas musang king, tunggu tiap-tiap hari. Siapa suruh? Baju apa? Dia kata baju pak lah, bagus medok dah. Dah nak abang kata benda tu dia berlaku disebabkan oleh pembangunan fikir. Dan juga apa yang disebutkan sebagai himpitan zaman masyarakat pada waktu tu. Sehinggalah kolaborasi ilmu yang ada daripada Imam Syafi'i sampai kepada anak muridnya, sampai kepada anak muridnya, benda tu leluasa menjadi satu pembinaan watak mazhab yang kita ada pada hari ini. Cuma tinggal lagi untuk kita, kata Abu Datuk Dr. Harundin, dia kata Datuk Asandin, dia kata ia lebih kepada paip air yang ada di depan rumah, yang paipnya berpunca daripada empangan. Bukanlah kerja kita mampu untuk buat satu saluran daripada empangan mai ke rumah kita. Maka kita ada paip depan rumah, buka paip itu sudah. Yang tu yang disebutkan dalam karakter bermazhab yang perlu untuk kita santuni pada hari ini. Adakah terkeluar daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW? Tak keluar. Tak keluar pun. Kenapa tak keluar? Sebab sepakat ulama menyatakan ia adalah perkara yang diiktiraf. Jadi kenapa kita perlu risau? Sebab tu bila sebut berkenaan dengan solat, sampailah ke nak turun sujud. Kita nak turun sujud. Sini siapa turun sujud guna lutut? Nak angkat tangan ke tak mau angkat tangan? Siapa turun sujud masa nak turun sujud? Iktidal kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nak turun sujud. Siapa turun sujud guna lutut? Angkat tangan. Tak turun guna lutut. Siapa turun guna tangan? Dia turun guna tangan. Ramai. Masa nak sujud tu kan? Dia turun tangan dulu, bukan turun kepala lutut. Perempuan ada, turun tangan lu ke turun lutut lu? Lutut lu. Betul? Turun lutut lu. Siapa turun tangan? Ke tak turun langsung? Tak turun tu sembahyang mayat. Ataupun ada setengah tempat dia turun kepala lu, boleh tak? Boleh. Kan? Tapi ambil ubat dulu lah. Ambil bubuh Eufamol ke apa ke lu. Nak abang kata apa? Dalam Abu Daud, baginda Nabi SAW dinyatakan. Yang pertama dalil daripada Wa'il, satu orang sahabat Nabi SAW. Dia kata izakan Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW nak turun sujud, Nabi SAW akan turun guna lutut, kata Wa'il. Dan kemudian selang dua hadis juga dalam bab yang sama, nak turun sujud selepas i'tidal, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW setiap kali nak sujud, Nabi turun tapak tangan dulu. Mana kata kaki duk pijak, jangan duk fikir kaki Nabi tak letak ke? Hang ingat bergentayangan ke apa? Dahlah Nabi nak turun sujud tu, Nabi turun tapak tangan dulu, kata Abu Hurairah.
Maka ulama sepakat dalam kajian ketika dicerakinkan hadis ni, tumpuan tujunya bukan takat pada matan dan sanad, tetapi juga pada perawi. Dilihat pada Wa'il. Wa'il ni dia hidup dengan Nabi SAW pada zaman waktu awal Nabi SAW. Nabi masih gagah, Nabi masih larat, Nabi masih lagi kuat. Maka Nabi SAW perlu turun hanya dengan menggunakan lutut. Imbang badan Nabi masih lagi tegap, kedudukan tulang Nabi masih lagi elok. Maka Nabi turun dengan kepala lutut. Kemudian bila tengok pada Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam fasa berkenaan dengan Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, dia dengan Nabi adalah wujud pada fasa terakhir sebelum kewafatan Nabi SAW. Kurang lebih kata ulama 3 tahun sebelum Nabi wafat. Abu Hurairah mai duduk dengan Nabi. Walaupun dia duduk sat saja dengan Nabi, tapi Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan dan dinobatkan sebagai satu orang sahabat yang meriwayatkan paling banyak hadis daripada Nabi SAW. Sebanyak 3,746 hadis. Berbeza dengan sahabat-sahabat yang lain. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an meriwayatkan 200 hadis dah. Tapi Abbas ni duduk dengan Nabi punya lama. Duduk sejak daripada Nabi awal kecil sampailah Nabi SAW pergi ke Madinah, dia masih lagi ada. Tetapi dia cuma riwayat 200 ya. Anak ada 2,000 hadis. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi Sayyiduna Abu Hurairah 3,740 hadis. Bila sebut kata Abu Hurairah duduk pada waktu dekat dengan nak wafat, maka pada waktu tu Nabi sudah pun dijengah dengan usia yang tua. Nabi sudah pun tak larat pada diri dan Nabi SAW nak turun sujud perlu kepada sokongan daripada tangan. Maka Nabi turunkan telapak tangan dan Nabi turunkan lutut Nabi, kemudian barulah Nabi letakkan dahi Nabi untuk bersujud. Jadi kalau kita tengok orang turun sujud guna lutut pun betul. Turun sujud guna tangan pun betul. Yang tak betul, tak turun dengan turun guna kepala. Boleh faham? Jangan kita duk jadi orang yang skeptikal dengan situasi ini, beku kaku dan tidak membantu, bahkan membatu bila mana nak dirincikan perihal tentang ibadah salat. Begitu juga dengan yang kedua, kerana kita masih lagi duduk dalam gelanggang mengumpul mahar untuk Radatul Jannah. Betapa solat ni kebaikannya adalah satu kedudukan yang begitu besar sehingga orang yang mengimarahkan masjid, mengimarahkan surau, solat jemaah dia akan dapat berapa? 27 darajat. Satu darajat ni banyak mana tuan-tuan? Satu darajat ni adalah bersamaan dengan satu darajat tu bersamaan dengan 500 tahun dijauhkan kita daripada api neraka. Satu darajat. Kalau kita solat berjemaah satu waktu 27, makna kata 27 kali dengan 5. Dijauhkan 500. 27 kali 500 dijauhkan kita daripada neraka. Kalau solat seorang boleh tak dapat? Solat seorang dapat 27 tak? Dapat apa? Solat seorang dapat apa? Betul ke satu? Ke 0.63 0.47 0.01 sama macam detol buang kuman. Allahu Akbar, tet JNT sampai. Tobat hampa lari. Kan? Dah lah COD. Dia nanti tekan horn sampai macam nak luruh bateri tu. Pasal kita tak keluar. Baru angkat takbir, Allah Akbar. Anak panggil. Baru angkat takbir, Allah Akbar. Telefon bunyi. Boleh faham tak? Habis tu sembang. Kata dapat pahala satu. Satu main kat mana? 0.02 tu pun mujung. Tetapi kalau kita main jemaah, beza tak? Beza. Sebab kedudukan dan kemampuan, kekuatan, kekukuhan jemaah itu memberi kedudukan pada kita saling tampung menampung. Ba'duhum ala ba'd, kata Nabi SAW. Kekuatan umat Islam itu dikira pada jemaah. Sebab duduk dalam jemaah, dia menguatkan di antara satu sama lain. Ada duduk dalam keadaan kita salat. Mai ke masjid, mai ke surau. Kita duduk dalam jemaah. Kita bukan takat dapat pahala. Kita bukan takat dapat darajat. Kita bukan takat dapat apa yang disebutkan sebagai meraihkan, mengimarahkan, bahkan benda yang lagi besar. Iaitulah perkara yang membuatkan kita akan senantiasa berpotensi untuk dapat syurga. Iaitulah menjaga ukhuwah. Boleh faham? Bila kita salat, duduk dalam jemaah, kita bina satu kekuatan dalam saf, maka di luar masjid kita akan lebih mudah untuk mesra. Tapi kalau dalam surau, dalam masjid kita tak pernah berjumpa bersua, di luar sana kita nak jangkakan bahagia, ia adalah satu perkara yang duduk dalam planet yang berbeza. Sebab tu di sini lahirnya sebuah cinta. Sebab tu kalau kata anak-anak nak bergulin pun saya tak ada masalah. Saya normal lah. Lebih dahsyat pada ni pun dah. Saya pernah satu tempat, duduk tengah kuliah,
tengah duk kuliah ni. Dia boleh main rambut, mikrofon, halo, halo. Surah baru macam ni jugalah, tapi bukan sini lah, belah Burkina Faso. Tapi saya bukan cadangan tau. Lepas kata saya cadangkan pula. Dah. Saya cuma cerita pengalaman ngeri saya. Kan? Sebab itu, bila sebut kata salat, kita kena jadi orang yang saling menguatkan. Nak mula di mana? Mula di rumah. Ha? Kalau kita tak boleh, gegaskan anak kita. Kalau kita tak boleh, gegaskan suami kita. Bila suami dah main, anak dah main, insyaAllah nanti ada ruang peluang, ibunya pula main. Lepas tu begitu juga dengan jiran tetangga. Pi ajak sekali. Dia tak main, ajak lagi 2 kali. Dia tak main, ajak lagi 3 kali. Dia tak main, kali keempat, hadiahkan dekat dia kepiah. Kan? Kalau perempuan bagi dekat dia, telekung Siti Khadijah. Walaupun hang pakai cuma Siti Halimah. Boleh faham tak? Sebab kerja kita cuma mengajak. Bukan mengejek. Dia tak main, kita jangan duk jadi haru. Aku duk panggil tiap-tiap hari dia tak main pun. Yahdi may yasha'. Yang tuan-tuan main malam ni bukan sebab tuan-tuan ada masa, bukan sebab tuan-tuan ada tenaga, bukan sebab tuan-tuan ada harta. Tuan-tuan main malam ni sebab Allah Ta'ala lembutkan kaki dan hati untuk main ke sini. Tuan-tuan cuba bayang, di Masjid Sebarang Jaya, pukul 11 malam. Saya duduk dekat sana, ada program, tiba-tiba ada 2 biji van besar, main parking. Lepas tu tengok ada pakat keluar, masuk dalam van. Tanya nak pergi mana ni? Rupanya mereka nak pergi Bukit Mok Chun. Tahu Bukit Mok Chun? Di Kok Diang. Bukan dekat-dekat kita. Atas dia jenun tu. Jerlun pun lepas lagi. Kok Diang. Bila tanya pergi buat apa ni? Dia tepi ragas Bukit Mok Chun. Bukit Kok Diang. Baru ni lepas abang. Jangan panggil Bukit Mok Chun. Panggil Bukit Kok Diang. Kata pergi buat apa? Dia tepi naik atas tu. Lepas tu nanti esok boleh tengok sunrise. Tahu sunrise? Bukan matahari beras. Sunrise. Matahari naik. Matahari terbit. Lepas tu kita tanya semayang macam mana? Dia kata semayang atas tu Ustaz. Baru dia feel. Weh kata naya aku tu letih kan. Baik semayang sini. Dia turut beritahu saya. Sesungguhnya Nabi adalah seorang climber and hiker. Weh dahsyat kan. Panjat bukit ni. Sunnah Nabi tau. Sunnah Nabi. Nabi sebelum dapat wahyu. Tentu akan dengar cerita. Wahyu pertama diturunkan Nabi berada di Jabal Nur. Di dalam Gua Hira. Tentu ingat naik atas tu pakai Grab mah. Nabi daki. Umur 40 Nabi naik bukit. Nabi duduk dalam gua. Dan kemudian tak cukup dengan tu di Gua Thur. Umur Nabi 53 atau 8 bulan. Nabi ragas pula Bukit Thur. Bukit yang curam. Dan nak habaq kat kita kata Nabi buat. Nabi memang mendaki. Nabi pernah bercakap dengan Bukit Uhud. Nabi duduk dalam keadaan memberikan penampakan kepada kita. Ya, Nabi adalah satu orang yang suka mendaki bukit. Kita pun terpaku dan terkeluar kat situ. Pasal dia habaq kata ni sunnah. Jadi kita pun tanya dekat dia. Ya benar. Nabi SAW adalah satu orang yang mendaki bukit. Tetapi isunya Nabi lepas naik bukit. Nabi turun bukit. Nabi pergi masjid. Masalahnya kita naik bukit. Turun bukit. Lepas tu pergi market. Beza tak beza? Tangga masjid dengan tangga bukit tu. Bukit tu dah beribu. Tangga surau kita dah apa? Tapi pasal apa tak main? Speaker belah rumah pun. Pasal apa tak main? Sebab jarak jauh kita dengan masjid surau bukan kaki. Tapi jarak jauh masjid kita dengan surau adalah hati. Hati ni. Dia tak terasa pun nak pergi. Sebab tu kalau kita duduk dalam keadaan diberikan lembut pada kaki kita dan hati kita untuk main ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ucapkanlah kalimah syukur tertinggi kerana kita terpilih dalam kedudukan seperti ini. Sebab itu, kalau jadi apa-apa pun kepada kita, duduklah dalam lembah dosa maksiat tertinggi apa pun, jangan pernah tinggal solat. Orang yang minum arak berbarel-barel setiap hari pun jangan pernah tinggal solat. Melakukan zina berpuluh orang, jangan pernah tinggal solat. Duduk dalam keadaan berkeli dengan setiap orang yang dia jumpa, jangan pernah tinggal solat. Sebab solat ni adalah satu kedudukan, kata kunci utama. Sama ada kita boleh menggerakkan kaki ketika mana disoal oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala di akhirat kelak. Bukanlah kita nak buka satu faham, teruslah bermaksiat dalam waktu yang sama kita solat, tidak. Tetapi nak beritahu kata, jadilah apa pun, solat jangan pernah tinggal. Yang tu je. Sebab solat ni seawal-awal utama, banyak perkara yang boleh kita sangkut, sabitkan pada dia.
Kerana solat ni adalah tiang agama. Jadi kalau semua benda yang berkaitan dengan solat ni semua mulia tuan-tuan. Semua mulia. Tadi saya sembang dengan tuan pengurusi. Tuan pengurusi abang kata, kapet yang cantik yang ada ni. Saya tengok dia terpegun. Tengok kapet ni. Lawa. Kan? Bila tanya dia kata model dia, ribu-ribu lah. Belas ribu. Dia punya harga dia. Tapi, kalau tuan-tuan tengok balik, nak abang kata mulianya tempat solat ni. Walaupun kapek dia ada berbelas ribu pun, tapi tak ada siapa pun yang masuk dalam surau pakai kasut. Ada tak? Siapa masuk pakai kasut? Lepas-lepas jogging terus loncok masuk lah. Ada tak? Tak ada kan? Tapi tuan-tuan pergi tak dekat lobi-lobi hotel. Kapek dia lagi bapak mahal daripada kita. Kita pijak kasut hak tebal 1 inci tu tenggelam. Nak abang kata, dia punya kapek tu kapek mahal. Tapi, walaupun mahal kapek dia, tetap juga dipijak dan dikesat guna tapak kasut kaki kita. Yang letaknya pada kedudukan yang paling bawah dan juga kedudukan yang paling rendah. Tapi tidak pada benda yang ada kaitan dengan masjid. Boleh faham tak? Sebab tu kedudukan kita pada hari ini lebih mulia daripada kapek ni. Sebab kita adalah orang yang mendirikan, kita adalah orang yang melakukan, kita adalah orang yang meraihkan ibadah dalam kehidupan kita. Kerana itu janji bagi orang yang beriman, kekal melantunkan ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri daripada kemaksiatan. Dia berusaha untuk melakukan setiap dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ganjarkan kepada dia dengan diberikan satu tanda dan satu janji, uiddat lil mu'minin, iaitu dipersiapkan bagi dia syurga di akhirat kelak. Kerana itu kita kena syukur tuan-tuan, sebab kita boleh mai ke masjid, kita boleh mai ke surau untuk ibadat. Bagi orang yang dah selalu mai dah, kena ingat, di masjid surau ni dia ada satu jenis setan. Dia setan ni dia jenis, dia akan mula mengganggu kita punya jiwa. Dia setan dia ada 2 manifesto dalam hidup dia. Gerak kerja dia ada 2. Satu setan dia akan buat kita jadi orang yang melakukan maksiat. Okey? Yang satu lagi setan dia akan buat kita bagi rasa kita lebih baik daripada orang. Dan kebanyakannya setan yang kedua ni, dia selalu bertinggik dalam tempat-tempat masjid surau. Dia main duduk. Dia duduk dekat belakang imam. Dia kali tengok belakang. Uish, dia terlorong aku ni aku seorang mai. Nah, dia main lagu tu loh. Dia main lagu tu loh. Lepas tu dia main, lepas ni tak dengar ke azan ni? Kan? Kita dah buat macam-macam. Tuan-tuan, jaga-jaga. Sebab syaitan ni dia mula mendapat herdik, rejam daripada Allah, laknat, diletakkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, adalah kerana memiliki sifat ana khairu min. Aku lebih baik daripada dia. Sebab tu kita beritahu tadi awal, kena ada rasa rendah hati, kena ada rasa hina diri ketika mana kita dipilih oleh Allah untuk melakukan ibadat. Saya pernah satu tempat ada orang tanya, dia kata apa hukum tengah solat tengok celah kaki? Saya kata tengok celah kaki, kata benda tu mukhalafah sunnah lah, bersalahan dengan sunnah. Sebab masa kita rokok, kita nak kena tengok tanah, tempat sujud. Betul? Masa rokok kita nak kena tengok dekat tempat yang kita target sujud tu. Ni dia kata tak, dia tengok celah kaki. Saya pun tanya Pak Long ke tengok ke tu? Dia kata tak. Siapa tengok? Kawan sebelah dia. Semayang apa? Semayang sunat? Tak, semayang Jumaat. Semayang maghrib. Semayang maghrib. Pak Long tengok, dia duk tengok celah kaki. Dia tengok celah kaki. Apa hukum? Tak, sebelum hukum tu saya nak tanya, Pak Long tengok mana? Sebelum pi hukum tu, saya nak tanya dulu, Pak Long tengok mana? Dia kata saya tengok dia. Tak, Pak Long tu pasal bertengok dah. Dia kata memanglah kita solat memang kena tengok tuan tu. Tapi kena juga tengok, dah. Saya tanya dulu. Boleh faham tak? Sebab tu kita kena mengaji. Mengaji ni untuk tengok diri. Kalau tak mau tengok diri, tak payah mengaji. Boleh faham tak? Kalau nak berbetul diri, kena mengaji. Memang kena mengaji. Biarlah sampai PhD ke, tak sampai PhD ke, master degree ke, apa ke, kena mengaji. Barulah kita boleh tahu tak mana salah diri kita. Tapi kalau takap mai, nak cari salah orang, tak payah mengaji lah. Hang duduk dekat tepi, pintu tu, hang tengok. Ni neraka. Aku tengok muka pun aku tahu. Neraka Jahannam. Corner lot. Bukan takat biasa punya. Bukan tengah. Bukan end lot. Corner lot neraka tu. Neraka Jahannam. Sebab tu jangan kita jadi orang macam tu. Kita kena jadi satu orang yang senantiasa merasakan semua orang layak syurga. Aku belum tentu.
Tapi kalau kita dah mula rasa, ingat dalam sepadu jaya ni, aku seorang kot syurga. Kan? Hak lain-lain ni aku tak pastilah. Tengok cara mereka macam pelik sikit lah. Mereka ni mungkin tak kot. Rasanya dalam yang nak lepas ni aku kot. Ingat dia kot PLK nak mula-mula nak kena panggil. Hak jenis dia buat panggil ke tu. Kan sebab tu jangan tuan-tuan. Syaitan ni dia licik. Dia bukan kenal kita lah. Dia kenal kita sebelum kita ni duduk ada atas dunia lagi. Dia baca kita punya diagram tau. Dia ada track record orang macam kita. Kita dah buat muka tahana, kita dah buat muka jegi cengeng ke orang. Dia kata orang macam ni adalah dulu zaman Fir'aun. Dia nanti buka balik dia punya database dia tu. Dia check balik, oh mangkuk ayun ni kita kena buat lagu ni. Nanti dia akan jadi mangkak yang paling mangkak di dunia. Bila kita dah jadi mangkak, setan ganggu lagi tak? Tak ganggu dah. Sebab setan pun tahu hang lebih setan daripada setan. Ada satu cerita lah. Guru sebagi tahu, dia kata ada satu cerita. Satu hari setan dia main dalam mimpi satu orang budak. Budak ni bukanlah budak sangat. Dah membesar lah. Dah balik. Jadi setan tu main dalam mimpi dia. Setan tu kata, aku ni nak berkawan dengan hang. Kalau hang kawan dengan aku, nanti aku boleh bagi macam-macam hikmat. Macam-macam lah. Budak ni kata, sempoi bagus Okey. Kalau macam tu, kita kawan. Deal. Cantik. Bila dah deal, azan subuh. Bila dah azan subuh, budak ni bangkit. Bila budak ni bangkit, syaitan ni kata dekat budak ni, tak payah, kan hang kata dah, hang dah jadi BFF aku. Kan? Hang dah janjikan, promise dah kan? Jari kelingking temu dengan ibu jari kan? Dah promise dah kan? Janganlah, tak payahlah main subuh. Okey, dia pun tak main subuh. Bila dah tak main subuh, syaitan pun seronok sebab ada kawan di kalangan manusia. Sampailah waktu lohok. Lohok atau lohok? Saya guna bahasa saya, lohok. Waktu zuhur. Bila masuk zuhur, azan berkumandang. Dia pun kelang kabut. Dia nak pi. Bila dia pun kelang kabut dengan azan, dia pun nak pi. Tapi pasal dia duduk teringat, syaitan dah nak kawan dengan dia tak jadi pi. Syaitan pada waktu tu muka dah biru lah sebelah. Syaitan kata, biar betul dia ni. Lohok tak pi. Subuh tadi tak pi dah. Ni lohok tak pi. Kemudian main waktu asak. Main waktu asak pun sama juga. Dia tak pi. Dia puluh min bola. Sampai last kali dia kata apa? Bunyi azan maghrib tu adalah wisil penamat. Ni pun satu mangkak ubi juga lah. Nak main-main lah. Nak berhenti lah. Jangan kita rendahkan azan sampai kita kata azan tu wisil penamat untuk bola. Lah ni yang kata dekat agama kita sama. Bukan orang yang tak Islam. Bukan orang yang tak beriman. Kita yang kata azan tu adalah wisil penamat main bola waktu petang. Siapa kata? Azan adalah syiar. Panggil kita. Mengingatkan kita, mendengarkan kepada kita. Sebab tu nama dia azan sampai ke telinga. Tapi kita pula lebih kuah duk kata azan tu adalah wisil penamat. Maghrib pun dia tak semayang budak ni. Sampai lagi isyak pun tak semayang. Bila malam dia lena, setan main kat dia. Setan main. Ini cerita. Duk tanya pula dalil pula. Dah cerita. Bila main malam, waktu tidur, setan main kat dia. Dia kata hari ni kita clash, kita break. Kita tak boleh dah teruskan hubungan. Aku tak mau kawan dengan hang. Dia kata gak-gak ah. Baru sehari kot. Tak ada nak push rank apa ni. Kan? Baru download. Tiba-tiba hang nak kata nak putus dengan aku. Kenapa nak putus? Dia kata hang tahu tak? Tok Wan dia, Iblis, menolak satu sujud ni. Allah Ta'ala tu rejam dia masuk dalam neraka. Tukar nama daripada Azazil jadi Iblis. Tak dapat kebaikan melainkan laknat berpanjangan. Sehingga kan kita sampai ke hari ni pun a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita minta pelindung daripada Allah atas syaitan yang direjam. Sahabat kata Iblis tu, dia lari pada satu sujud, dia menolak satu sujud dan dia dilaknat. Hang ni sikit punya sangka ribut punya duk main. Hang ni memang naga bona mana hala punya duk main. Nala gundu punya besar. Pasal Iblis tok nek dia tolak satu sujud, terus kena masuk dalam neraka terbawah. Hang sehari duk ada berapa belas sujud hang tolak, aku tak tahu neraka mana hang nak kena pergi. Jadi daripada aku duk kalut ikut hang, biar aku clash terus. Boleh faham tak? Sebab tu pembinaan watak salat, ia bukan bicara yang remeh-temeh. Dia adalah satu perkara yang perlu digegaskan dan berada pada urusan yang cemas. Kita kena usaha untuk gerakkan diri kita. Bangkit menentang setiap daripada batas-batas kemaksiatan yang mengalih pandang kita daripada menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, bila kita dah mula mai ke masjid, kita dah mula mai ke surau, nak mula kita salat berjemaah, itu
normal. Itu adalah benda yang paling simple. Tak ada masalah. Tapi nak istiqamah tu payah. Istiqamah tu payah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali sebelum kita habis daripada salat. Sebelum kita habis bagi salam tu kita baca. Minta pada Allah Ta'ala. Moga-moga kita ni diberikan kekuatan untuk berada pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada jalan agama. Supaya kita jadi orang yang sentiasa dilembutkan kaki dan hati, dan kita diberikan naungan, rimbunan, teduhan, taufik dan burhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, mahar menuju Radatul Jannah, ia adalah benda yang berkaitan dengan pengorbanan, peluh, keringat, darah dan juga segala apa yang kita ada. Harta yang kita ada, kita kena usahakan. Kalau kata kita boleh untuk faham konsep kedudukan mahar menuju Radatul Jannah, kita tahu jalan kita ada jalan susah. Dia bukan jalan yang biasa-biasa. Kalau ada orang cerita berkenaan syurga tapi tak mau rasa sakitnya belahan, parut luka dikarenakan melakukan ketaatan, maka ini adalah bahasa orang yang hanya bersastra sahaja dan bermetafora. Sebab setiap daripada orang beriman sebelum daripada Nabi sampai kepada Nabi, sampai kepada sahabat dan juga orang-orang yang hidup pada zaman terawal, mereka semua duduk dalam keadaan yang diberikan ujian, bala bencana musibah yang berpanjangan. Sebab itu pernah satu ketika sahabat Nabi bernama Khabbab bin Ad radhiyallahu an, dia mai tanya dekat Nabi. Dia tanya pasal apa? Dia tanya sebab dia diseksa oleh tuan dia. Diseksa macam mana? Ditarik dalam keadaan terlentang di atas batu yang dipanaskan. Dan kemudian ditekan-tekan tubuh dia. Sehingga bila mana ditarik dia tu, berlubang daripada atas bawah, daripada bahagian tengkuk sampai ke tulang pinggul. Boleh faham? Dia diletakkan di atas batu panas, kemudian ditarik. Sampai berlubang. Dan lubang tu dia pernah sempat tunjuk dekat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, fasa Sayyidina Umar di Madinah. Maka disebabkan oleh sakit dia, disebabkan oleh siksaan yang diterima itu, maka dia bertemu dengan Nabi SAW. Dan dia tanya dekat Nabi, Matan Nasrullah, bilakah nak mai bantuan Allah ni? Aku kena teruk ni. Berlubang badan aku. Berlubang bukan dekat satu, belakang badan ni berlubang habis. Pasal aku kena siksa. Bila nak mai pertolongan Allah ni? Maka Nabi kata apa dekat Khabbab bin Ad radhiyallahu an? Wahai Khabbab, sesungguhnya orang beriman terdahulu sebelum daripada kamu, mereka digergaji kepala mereka dan badan mereka terbelah dua, dan mereka masih lagi tidak meninggalkan iman. Wahai Khabbab, sesungguhnya orang yang beriman sebelum daripada kamu, mereka dicakar, tubuh mereka menggunakan cakar besi yang tajam sehingga berpisah daging dan tulang, dan mereka tidak meninggalkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Khabbab merasa terpukul kerana dia baru kena macam tu, dia dah tanya dah, bila nak mai bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak imbal benda ni sampai ke hari ni tuan-tuan, betapa jauhnya kita dengan saudara kita di Palestin. Lebih 43,000 yang sudah pun syahid, 100,000 orang lebih yang cedera. Kedudukan saudara kita di Palestin, begitu juga di kawasan sekitar Lebanon, adalah perkara yang bukan main-main. Mereka disajikan dengan hidangan peluru dan sebagainya setiap hari. Kematian adalah kiraan biasa, seperti mana kita kira lengkungan jangkitan COVID dulu. Kemarin dulu saya sempat tengok dalam satu majlis bual bicara, soal jawab agama. Ditanya kepada orang yang menerajuk acara tersebut dalam program yang disiarkan secara langsung, dia dapat satu WhatsApp, dan dalam WhatsApp tu tulis apa? Bagaimanakah cara untuk solat di bawah runtuhan bangunan? Macam mana cara nak solat di bawah runtuhan bangunan? Siapa yang hantar ni? Saudara di Palestin. Sebab mereka duduk di bawah timbunan bangunan yang runtuh. Dan mereka nak tanya macam mana badan mereka duduk dalam keadaan tidak mengetahui mana arah kiblat dan sebagainya. Duduk minta tolong tapi tak ada siapa boleh tolong dengan keadaan segera. Sebab lack of teknologi, kurangnya teknologi bantuan tu. Alat-alatan untuk tolong mereka buka konkrit yang menimpa susah. Takat kemarin dulu kita tengok senarai 97 orang dibiarkan syahid
di bawah timbunan runtuhan. Kerana apa? Kerana tak ada bahan, tak ada alat untuk buka konkrit yang menimpa tingkat atas tu. Tak boleh nak buat apa. Ledakan kali ni bukan ledakan biasa-biasa. Kapasiti letupan cengahnya sehingga 2,000 kilo satu letupan yang dilepaskan. Sehingga kan bayi, bukan bayi, kanak-kanak usia 5 tahun, vaporize. Dia jadi teruap lagu tu je. Hancur. Mak bapak dia tinggal cebisan daging yang terbakar. Dia ni hancur, lumat. Ketika orang masuk penyelamat tengah duduk berasap lagu tu je. Vaporize. Dia jadi duduk dalam keadaan teruap. Dan bila mana tengok pada soalan kawan ni, maka Syekh yang duk jawab soalan tu, dia kata sesungguhnya kamu adalah orang yang lebih mulia daripada kami. Kenapa? Sebab mereka solat di bawah bangunan yang runtuh dengan iman yang kukuh. Tetapi kita solat di dalam bangunan yang kukuh tetapi dengan iman yang runtuh. Sebab itu sementara diberikan kesempatan untuk kita boleh datang hadir ke rumah Allah, masjid maupun surau, rebutlah tuan-tuan. Rebut. Benda ni bukan benda yang luar daripada batas fikir. Kalau tuan-tuan gah dengan panjangnya masa keislaman sesebuah negara maupun negeri, tuan-tuan perlu untuk mengerlip sejenak ke relung sejarah. Bagaimana perjalanan Andalus, cecah waktunya 700 ke 800 tahun, duduk dalam pentadbiran pemerintahan Islam. Sampai di hujung jengah pada tahun 1496, ketika mana kedudukan istana terakhir Alhambra jatuh ke tangan Ratu Isabel dan Raja Ferdinand. Tak ada siapa dalam dunia yang boleh tahu dan boleh perasan dan boleh jangka kata Sepanyol akan dipanggil Sepanyol dan tidak dipanggil Andalus. Masjid dijadikan tempat yang tak sepatutnya. Sebab tu surau yang kita ada hari ini tuan-tuan, kena raikanlah, kena imarahkanlah. Supaya nanti tak jadi satu benda yang memberikan impak fitnah pada agama. Minta surau, dah bagi surau, tak ada siapa mai. Ada orang dia buat dululah. Dia duduk petikai pasal azan. Adalah dekat satu tempat ni. Apa nama? Antah berantah tempat dia. Bila masuk dalam mesyuarat yang besar, ada dekat situ komponen banyak lah. Ada banyak apa nama ras dekat situ. Maka bila bincang ni keluarlah satu kalam daripada orang yang bukan duk solat pun, sunat pun tak. Tapi dia kata macam ni. Dia kata kalau azan, radius dengar azan dia tu 1 kilometer. Banyak tu. Jauh tu, 1 kilometer kan. Radius dia tu 1 kilometer boleh dengar. Tapi yang mai tak sampai 10 orang. Patutnya azan tu kena shrink. Kena kecil kan. Sebab takkan nak panggil 10 orang tu, tak payahlah azan kuat-kuat. Tak payah azan kuat-kuat. Boleh faham dia punya mekanisme fikir. Yang hari ni kan orang kita suka logik sangat kan. Ustaz, hampa suka sangat kan. Dah ada dah pok-pok ni tolong cakap. Dia kata kalau azan 1 kilometer yang main 10 orang, baik tak payah. Azan cuma takat untuk 10 orang tu lah. Panggil Tok Bilal, siapa main malam Isyak? 5 orang ni. Okey, Tok Bilal start motor pergi rumah kawan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Habis azan kat kawan ni, pergi azan kat kawan tu pula. Hak 10 orang main malam. Juah tak juah tuan-tuan? Ni benar ni. Lepas tu bila tanya dekat kita, kita kata simple ya. Kalau 1 kilometer punya radius boleh main 10 orang, saya cadang azan untuk 100 kilometer. Logik sangat kan? Apa nak fikir logik sangat kan? Okey, logik dia macam ni. Kalau azan 1 kilometer boleh main 10 orang, kita azan 100 kilometer. Tengok boleh main berapa orang. Kalau 1 kilometer 10 orang, kalau 2 kilometer dah 20. Kalau 3 kilometer dah 30. Surau kita boleh muat 300 orang. Makna kata kita kena azan lebih daripada 10 kilometer, 15 kilometer. Boleh faham tak? Jadi jangan duk sangka kata mereka tu dah cerdik sangat dah. Sebab tu hari ni hidup bukan takat dengan akal penuh, tetapi kena akal jenuh. Sebab yang nak melihat jatuhnya Islam ramai. Masalahnya hari ni yang menjadi peluru kepada senjata untuk menjatuhkan umat adalah orang kita. Muka macam kita, pakai macam kita, cakap macam kita, dalil lebih bercayak daripada kita. Bukan takat cayak, berayak daripada kita. Berceleliak. Jenuh duk heliak. Tahu heliak? Sebab tu bila sebut berkenaan dengan salat, tuan-tuan, sementara diberikan kesempatan dan diangkat segala kesempitan, carilah secercah cahaya, lembutkanlah kaki, minta Allah Ta'ala lembutkan hati untuk kita mai ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini akan menjadi contoh tauladan
kepada khalifah masa depan yang ada di depan kita. Kerana mereka lah yang akan menjadi mata rantai sinambung dakwah Nabi SAW. Bahkan kita perlu untuk gegaskan sentiasa betapa mahar menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Radhatul Jannah, adalah satu perkara yang diikat dan dikunci mati dengan segala keluh kesah, himpun derita, keringat, darah untuk kita persembahkan, yang menjadi satu jalan untuk ditunjukkan kepada anak-anak generasi selepas daripada kita. Kerana nanti kita akan menjawab setiap daripada apa yang kita lakukan. Dan sebab tu bila ada orang yang dah mula main ke surau, kita tak pernah tengok dia, kita kena raikan. Jangan pula kita duk usah dia atas bawah. Dia main pakai t-shirt ke apa, tengok dia ni apa main pakai t-shirt lah apalah. Pakai t-shirt, kita duk tengok pakai baju Ronaldo lah apalah. Mau duk relax bang, mau duk relax. Kan? Dia main, kita rai. Tanya ada sembang sikit, jangan duk pergi serbu dia tolak imam, tapi kalau dia boleh tolaklah. Kan? Maksud dia tolak tu maksud dia lah tolak. Dia tolak tak mau jadi imam kan. Ni kita tolak dia jadi imam. Memang dia tak nak pasal hang tolak. Cuba hang lantik. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, mereka nak main ni pun, setapak mereka nak main tu, macam-macam fikir kot. Hang jenis geng duduk pokok manggis tiba-tiba hari tu azan, hang nak main. Elok hang lalu dekat geng pokok manggis ni. Kita pun bimbang. Balik sekali kita lepas kata, ustaz balik lah. Malam mula. Malam kedua dia main, dia balik pula lalu kot pokok manggis tu gak. Pasal rumah dia sebelah pokok manggis tu. Dia balik pula, geng pokok manggis ni, mufti. Malam kedua, malam ketiga dia nak main. Malam ketiga tobat dia tak main. Tanya pasal apa tak main? Dia kata malam mula lepas panggil ustaz. Malam kedua lepas panggil mufti. Malam ketiga lepas kata aku nabi bah. Jenuh skibidi-bidi ubah tu. Boleh faham tak? Sebab tu bila kawan tu main rai yang standard lah. Jangan rai terlalu sangat. Nampak kawan tu main cantik, dia buka pintu dah. Pegang mikrofon surau, diumumkan ketibaan yang tak pernah jejak kaki ke surau sejak daripada tahun 2023. Majlis surau dengan segala hormatnya mempersilakan. Tak payah buat relax sudah. Kan? Ni yang punya sambut sampai kawan tu gerun, hijau dah muka kawan tu. Tobatlah benar lepas tu tak main lah. Sebab tu kalau tak mau jadi orang yang menjadi penyebab orang ingat Allah, jangan jadi orang yang menyebabkan orang ingat Allah. Dia beza. Kita kena jadi orang yang orang tengok kita, orang ingat Allah. Orang tengok kita, orang teringat nak main surau. Orang tengok kita, orang teringat main masjid. Orang tengok kita, orang teringat menjahimum. Jangan pula kita jadi orang tengok kita, orang kata Allah. Allah juga. Tapi Allah tu dia nak mengelak. Boleh faham tak? Allah, dia ni merah. Allah, ya Allah juga. Baguslah. Tetapi Allah tu pada konotasi yang tidak sepatutnya. Patut kita kena jadi orang yang menghidupkanlah. Sebab agama ini Nabi tinggalkan pada kita. Agama ni ajak kita untuk saling sayang menyayang. Bukan salah menyalah. Agama ni agama yang saling mendakwah, bukan saling mendakwa. Agama ini saling merangkul, bukan saling memukul. Agama ni agama yang mengajak kita saling mencinta, bukan saling mencela. Agama ni mengajak kita saling bersatu, bukan berseteru. Tapi kalau kita hidup sakat nak membesarkan pertemuan dan mengecilkan pertemuan, tidak ada kebaikan pada kita, melainkan segala perkara yang ada di depan mata hanyalah runtuh dan juga hancur semata-mata. Dan jawapannya ada dengan kita. Sebab tu paling tidak pun kita doakan. Kalau dia tak main hari ni, esok dia main. Lusa dia tak main, kita doakan tulat. Tulat dia tak main minggu depan. Kalau pun dia tak main, doakan anak dia. Tak main dia, tak main anak dia, doakan cucu dia. Seperti mana dakwah Nabi ditolak di Taif. Nabi bukan minta mereka masuk Islam, tapi Nabi kata, semoga keturunan mereka juga nanti akan Islam. Dan kita duduk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu. Sebab tu, di sini adalah tempat mulanya cinta. Kerana Nabi SAW adalah seutama-utama kedudukan yang perlu kita jadikan panutan. Redup. Redup bukan sebarang redup. Redup tanda hari nak hujan. Hidup bukan sebarang hidup. Hidup Nabi jadikan tauladan. Gema takbir di subuh hari, solat awal jadikan amalan. Nabi terakhir tiada ganti. Peribadi Nabi kekal jadi ikutan. Duduk dalam keadaan kita nak menyimpulkanlah. Ni dah 8.40 dah Ustaz. Saya ubat darah tinggi tak makan lagi. Ustaz duk pergi sambung-sambung sama panjang dengan janggut pula. Selalu saya gunakan kaedahnya beginilah. Apa? Dia kalau dalam kuliah ceramah ni, kalau orang tu dia dah mula tengok muka, 3 jenis muka ni, kita mau berhenti ya.
Kan? Yang main kuliah ni dia mula tengok 3 muka, hang kena alert, hang kena berhenti. Yang pertama dia mula tengok muka hang dengan muka jam. Dia tengok muka hang, lepas tu dia tengok muka jam. Dia tengok muka hang, dia tengok muka jam. Tu meruyuk bang. Pasal lambat lah. Bukan tunggu dia katok kepala lutut tak payah tunggu katok kepala lutut. Dia tengok jam sudah. Saya kena dah baru ni. Jam dia pun letak macam ni. Saya nampak, tuan-tuan tak nampak. Kan kalau tuan-tuan nampak, tuan-tuan lagi dahsyat. Jam duduk depan saya. Saya duduk sini, saya nampak. Jam tu daripada saya masuk, saya tak tahu. Kata memang 8.30 dah. Jam mampu Saya pun duduk pulun. 8.30 lagi. Pulun 8.30 lagi. Tarik telefon, no. Pukul 9 suku. 3 suku muk dah jemaah. Hak duk menerap, hak duk melunjuk, hak duk minta nyawa, kan? Duk menerap, duk berenang kuat lentang mau dah. Patut lepas ni biru dah muka. Rupanya jam mampu. Tapi semampu jam pun, jam mampu akan tunjukkan waktu 2 kali yang tepat. Betul tak? Jam mampu 8.30. Satgi 8.30 malam pun dia tunjuk waktu betul. 8.30 pagi pun tunjuk waktu betul. Jam tu lagi bagus daripada kita. Kita kalau mampu belum tentu lagi betul. Boleh faham? Bukan kita tak mampu lah, kita mati. Yang kedua, bila jemaah mula tengok muka pintu. Dia tengok muka hang, dia tengok muka pintu. Hak tu memang dah tahu dah lah. Dia jenis nak pergi ke bilik air, tak tahan dah ni. Ustaz ni sambung sama dengan aircon dia tu. Sejuk aku nampak. Janggut pun panjang pendek. Bukan kecil besar, panjang pendek dah. Tapi yang paling rare adalah yang ketiga lah, kawan saya kata. Dia kata kalau dia tengok jemaah tu mula tengok muka dia, lepas tu dia tengok muka kawan dia. Kan tadi muka jam, muka pintu, ni muka kawan. Yang ni paling rare. Dan setakat saya duduk pergi kuliah belum jumpa lagi lah. Tapi sini pun tak ada lah. Dia tengok muka kita, lepas tu dia tengok muka kawan dia. Dia buat kening lah. Kawan dia pun usi lah. Sikit lah. Lepas tu dia pun lagu tu sikit kan. Lepas tu bila tanya siapa buat lagu tu, rupanya order siakat 3 rasa, nasi goreng paprik, teh limau kat tepi 2. Wih, tahu no? Tahu. Dia lagu tu lah. Usi sikit lah. Dia bukan banyak-banyak. Jadi sebelum tuan-tuan buat perangai lagu tu, baik saya berhenti lah. Kan? Jadi terima kasih kepada pihak Surau Raudah atas jemputan. Terawal-awalnya saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengurusi atas segala usaha untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala surau ini. Dan syukurilah nikmat ini. Kerana kita belum tentu akan dapat kebaikan seperti ini di masa akan datang. Kita belum tentu akan dapat kebaikan seperti ini di waktu akan datang. Sebab tu, apa yang boleh saya kongsikan sepanjang waktu yang kita sebutkan tadi ni, saya rasakan betapa saya ni mengisafkan kedudukan saya dan dibandingkan dengan tuan-tuan. Saya ini ibarat anak yang belum khatam mengaji. Saya ibarat kail panjang sejengkal, ibarat kail pendek sehasta. Darah baru setampuk pinang, akal baru selilik kelingking. Jalan belum jauh, pandang belum luas. Kalau ada sebaris kalam, sepotong ayat yang boleh dijadikan panutan, rujukan, maka kembali kepada tuan-tuan lah, pendeta utama dalam meneraca timbang setiap baik bicara. Kalau ada kekasaran bahasa terguris bicara, telajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak pada ujung rambut sampai ujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Reduk pohon di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup mendapat hikmah, selauk garam terasa tawar. Terang malam bulan purnama, puteri raja membaca hikayat. Walau tak lama masa bersama, moga dikenang sepanjang hayat. Saya doakan tuan-tuan semua masuk syurga Firdaus, insya-Allah. Amin. Macam tak apa nak masuk lah. Saya doakan tuan-tuan semua masuk syurga Firdaus, insya-Allah. Amin. Nanti tuan-tuan dah masuk syurga, duduk dalam nikmat yang begitu kekal abadi kedudukannya. Tolong satu je. Saya minta satu sikit bukan perse cenade, kecil Apa dia? Tuan-tuan tanyakanlah kepada Allah di mana Afifidon. Tolong tanya dekat Allah mana dia Afifidon, ya Allah. Nanti Allah akan congkeh saya, korek saya daripada ceruk rantau neraka mana pun untuk didudukkan dengan tuan-tuan yang mulia. Jadi moga-moga pertemuan kita ini mengundang berkat, perpisahan kita mendapat rahmat. Dan kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Limau manis masak di tangkai, jatuh sebiji menimpa kayu. Pantun dah habis, jangan buat pasai. Saya mohon berundur dulu. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan, pasti ada isinya. Sebesar-besar ikan, pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha, wastaghfirullahal-adzim li walakum, walisairil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, fastaghfiruh, fayafudhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.